TV KPM. Mari. Ini hari ini abang ada jual buah-buahan, sayur-sayuran segar. Mari. Murah. Mari. Akak, Assalamualaikum Kak. Nak beli apa Kak? Ada sayur, ada buah. Kak nak beli ikan lah, Dik. Ikan? Ikan kami tak jual lah Kak. Ikan tak jual? Ikan tak ada. Lah, kalau macam tu daging lah. Daging pun kami tak jual. Lah, macam mana kau nak buat rendang ni? Ni rendang tebikai, rendang lemon boleh. Aduh pula rendang tebikai tak pernah dibuat orang. Akak nak ayam lah, ayam. Akak, saya minta maaf Akak. Ayam kah, ikan kah, daging kah, itik kah, kami tak jual. Macam mana boleh tak ada ayam, tak ada ikan, tak ada itik pun tak ada. Ni kan menjual kraft tangan dan hasil pertanian. Iyalah Kak, dah kata pun hasil pertanian. Jadi saya jual buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Itu kan pertanian. Hasil pertanian ni sebenarnya banyak tau. Oh, ya ke? Yang ayam, ikan, itik semua tu masuklah hasil pertanian kalau nak tahu. Siapa kata? Akak ni cikgu asas tanaman tau. So kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin sebab banyak sangat tak tahu kan. So jom kita belajar lepas ni. Jom kita. Ni tak jadi belilah ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Slot Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Yap, saya pasti anda semua dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita untuk kali ini, iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Sehat? Okey, baiklah. Inilah dia. Katanya beliau ni seorang guru yang tak jadi beli saya punya hasil tanaman tadi. Bersama dengan Cikgu Ainur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Cikgu. Baik, untuk kali ini kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan khas kemahiran asas tanaman Cikgu. Ya, betul. Dan saya pasti ramai murid-murid dekat luar sana tertanya-tanya apa kaitan gimmick yang kita lakukan tadi dengan mata pelajaran yang kita nak belajar ni Cikgu. Sebab hari ini sebenarnya kita nak belajar mata pelajaran asas tanaman untuk unit 1, iaitu bertajuk Pertanian di Malaysia. Sebab ramai sebenarnya yang tak tahu pertanian tu apa dia sebenarnya. Sebab itulah kita nak mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Ainur. Silakan Cikgu, apa itu pertanian sebenarnya? Okey, sebelum kita mulakan pengajaran dan pembelajaran kita hari ini, kat tepi Akmal tu kita ada carta ganjaran untuk Akmal sebenarnya. Maksudnya kita ada murid-murid Google Meet ke apa ni Cikgu? Tak ada. Okey. Inilah murid Cikgu. Hari ini Akmal kena jadi murid Cikgu sebab tadi tak tahu tu apa dia pertanian kan. Okey. So kita nak belajar jadi kena jadi murid Cikgu lah. Boleh Cikgu. Okey, kalau kita tengok kat situ dia ada hadir ke dalam kelas. Memang dah hadir dah? Hadir. Okey, kalau hadir Akmal boleh tulis dekat situ, dekat mata terkumpul tu, mata yang dapat untuk kehadiran 10 markah Cikgu bagi. 10 markah 10 Cikgu? markah. Saya tulis apa kat sini? 10? 10. Boleh? 10. Okey, dah Cikgu. Okey, nanti kita tengok mata terkumpul pada akhir pembelajaran ni. Okey, Baik, jadi Cikgu. kita nak tengok teruslah Akmal. Boleh? Untuk topik yang kita nak belajar hari ini, ini dia unit 1 Pertanian di Malaysia. Okey. So KSSM Pendidikan Khas yang ini adalah untuk tingkatan 1. Okey, asas tanaman. Okey. Alright. So sebelum tu kita akan tengok dulu standard pembelajaran pada hari ini, apa yang kita nak kena capai pada hari ini. Okey, yang pertama, pada akhir pembelajaran ni murid mesti berupaya menerangkan bahawa pertanian boleh menghasilkan bahan makanan. Okey. Yang kedua, membekalkan bahan mentah. Okey. Yang ketiga, menyediakan peluang pekerjaan. Okey, itu adalah
kepentingan lah kita kata untuk pertanian yang kita kena tahu lepas ini. Dan untuk yang kedua 1.2 okey, standard pembelajarannya adalah mengenal pasti bidang-bidang yang terdapat dalam pertanian. Nampak ni, yang ini yang kita nak highlight sebenarnya. Kita ada dua bidang, kita ada bidang tanaman dan bidang ternakan. Yang tadi dah lupa, okey? Tak tahu kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apa itu pertanian? Boleh tadi kan kita dah tahu kan, bidang pertanian rupanya bukannya satu je kan? Bukan So, sayur-sayuran saja. Apa dia pertanian tu? Bagi saya pertanian itu apa, cikgu? Kalau setahu saya, pertanian ni seperti yang saya katakan tadi, kita macam hanya sayur-sayuran dan buah-buahan sajalah, cikgu. Okay. Itu fahaman saya. Fahaman Akmal kan? Okey, so sekarang kita tengok apa sebenarnya pertanian tu. Okey. So Akmal boleh bacakan tak? Boleh, cikgu. Okey, cuba baca. Pertanian merupakan kegiatan pengusahaan sesuatu kawasan untuk mendapatkan hasil tanaman dan ternakan secara optimum. Ternakan secara optimum. Okey, apa pula maksud optimum? Mungkin ada yang murid-murid kat rumah dia tak tahu apa dia optimum. Optimum ni dia macam maksimum, cikgu. Ya, betul. Jumlah yang tinggi, jumlah yang banyak, cikgu. Ya, yang banyak dan boleh mendatangkan keuntungan untuk kita. Itu sebenarnya pertanian. Okey, hasil tanaman dan ternakan secara optimum. Ya. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, bidang-bidang yang terdapat dalam pertanian. Okey, seperti mana yang kita tahu tadi, yang pertama bidang dia ada dua sebenarnya. Okey, untuk yang pertama adalah tanaman. Okey, yang mana tanaman itu dia melibatkan penanaman tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi cikgu nak tanya, ini kita kata soalan kebat lah. Pada saya ke, cikgu? Ya. Allah. Okey, cikgu tanam kata tumbuh-tumbuhan kan? Kalau rumput tu adakah masuk dalam pertanian? Cikgu tanam rumput ni, boleh tak masuk dalam pertanian? Taklah, cikgu, sebab setahu saya pertanian ni kan adalah sesuatu yang kita tanam dan boleh membuahkan hasil, cikgu. Kalau rumput, saya tak tahulah pula orang jual rumput saja, cikgu. Kita makan rumput ke? Selalunya lombu. Lombu makan rumput. Okey, jadi betul. Okey, apa yang Akmal cakap tu betul. Tanaman tu yang menghasilkan keuntungan yang boleh kita jual ataupun kita makan. Jadi yang ini melibatkan tumbuh-tumbuhan yang boleh mendatangkan hasil keuntungan kepada kita. Okey, yang kedua adalah ternakan di mana melibatkan pemeliharaan haiwan ternakan. Okey, haiwan ternakan ni banyaklah kan. Okey, jadi kita nak tengok. Okey. Ini adalah bidang tanaman yang melibatkan tumbuh-tumbuhan. Okey. So yang pertama tu pokok apa tu? Apple. Okey, betul. Yang kedua? Getah, cikgu. Getah. Okey, betul. Pokok getah. Yang ketiga? Kubis. Okey, betul. Kubis. Okey, yang keempat. Sawit, cikgu. Sawit. Kita ada sawit tak kat KL ni? Dekat KL tak ada, cikgu. Saya rasa tak ada, cikgu, dalam KL ni. Tapi sawit ni antara negara kita ni adalah pengeluar yang terbesar. Okey. So, tanaman kelapa sawit. Okay, yang ini terdapat dekat Cameron Highland. So, apa dia ni? Teh, cikgu. Teh. Tanaman teh. Okey, tanaman teh. Ada orang tak kenal sebenarnya pokok teh ni. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Yang ini tanaman padi. Okey, dan yang ini kelapa. Okey, yang ini? Ini saya punya favorite, cikgu. Cocoa. Okey, betul tak? Betul, tanaman koko. Itu bidang tanaman dan kita ada satu lagi bidang ternakan. Ini kalau tak kenal, maka tak cinta pada dia. Siapa ni? Yang itu, cikgu, lembu, cikgu. Okey, betul. Ternakan lembu. Dan ini ternakan? Kambing. Okey, dan ini? Kobau. Kobau. Kat rumah ada kobau? Tak ada, cikgu. Ada. Okey, betul. Ternakan kerbau. Okey, yang seterusnya adalah? Ternakan ayam. Ternakan ayam. Banyak, Okey, dan kita ada juga ternakan di air. Tadi tu di darat. Okey, yang ini di air. Di air adalah? Pertama, ternakan ikan. Ternakan ikan. Yang kedua tu? Ternakan udang. Ternakan udang. Okey, yang ketiga yang ini?
ternakan ketam. Ketam nipah ni mahal ni. Ui, sedap cikgu. Sedap, sedap. Ah. Okey, dan yang terakhir, yang ini pun kita boleh buat peternakan juga. Betul cikgu. Apa ni? Kerang cikgu. Ya, penternakan kerang. Okey, itu sebenarnya bidang-bidang yang ada dalam pertanian, ternakan dan juga tanaman. Ya. Berapa markah cikgu nak bagi kat saya? Okey, sebabkan boleh bagi respon banyak, kita lisikan dekat tempat yang terakhir dekat bahagian bawah tu, aktif kan? Aktif di dalam kelas. Okey, jadi cikgu bagi 5 markah untuk yang pertama ni. 5 cikgu. Letak yang dekat yang Sini. pertama, kotak pertama. Oh ini. Nanti 5 kita nak cikgu. kumpul. Wah, 5 cikgu. Okey, Kesiap ya, minta maaf lah. Saya tangan kanan. Jadi ini dia. 5 cikgu. 5 markah sebab aktif menjawab. Yang lain tu cikgu nak tengok dulu ada tak boleh bagi tumpuan ke. Ya. Cikgu, membuat bising ke cikgu saya dalam kelas? Untuk yang ini belum lagi. Alhamdulillah. Belum lagi. Kita tengok nanti. Manalah tahu. Ya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ini adalah antara bidang ternakan dan apakah kegiatan pertanian yang terdapat di sekitar tempat tinggal kamu? Oh. Apa agak-agaknya kat rumah? Yang ni cikgu rumah, ya. Berdasarkan pada slide ini, saya dapati kita boleh buat ternakan lembu. Lembu. Saya dapati juga boleh buat ternakan getah. Ada getah mungkinlah pokok getah. Pokok getah. Okey, tapi kalau di rumah Akmal, rumah Akmal. Sendiri. Rumah saya tak dapat buat tanaman dan ternakan cikgu. Tak ada langsung. Minta maaf cikgu, tak ada cikgu. Okey. Maksudnya keliling-keliling tu pun tak ada orang tanam-tanam pokok getah ke apa, tak ada? Oh, tapi saya baru belajar ni tanam pokok cili cikgu. Okeylah, tu adalah salah satu pertanian juga. Bagus-bagus. Boleh teruskan cikgu. usaha. Iya, alhamdulillah. Jadi itulah bahagian bidang-bidang pertanian dalam untuk slot yang pertama kita ni lah. Ya. Okey, baik cikgu. Saya sebenarnya cukup teruja untuk kelas kali ini cikgu kan. Dan saya pasti murid-murid juga. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Ainul kita. Cikgu, kita nak sambung kelas kita ni cikgu. Okey, ya. Silakan. Okey. So tadi kita dah belajar tentang bidang-bidang dalam pertanian. Betul. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu kepentingan pertanian tu. Apa dia? Apa dia kepentingannya? Okey, sebelum kita tengok kepentingan ni, kita nak tengok dulu dia sebenarnya antara kepentingan dia adalah untuk membekalkan bahan mentah. Apa dia bahan mentah? Apa dia bahan mentah cikgu? Apa dia bahan mentah? Kalau setahu saya macam beras kan. Contoh kalau kita nak makan beras tu, dia punya bahan mentahnya daripada padi cikgu. Ya, okey. Itu antaranya lah. Antaranya lah. Okey, so bahan mentah dan nampak tak atas meja kita ni? Atas meja ni adalah antara bahan mentah yang ada sebenarnya dalam pertanian yang dihasilkan oleh pertanian walaupun bukanlah betul-betul real kan. Jangan cakap cikgu. Jangan cakap ni yang tak betul punya. Okey, nampak macam menarik lah. Betul. Betul. Okey, so kalau kita tengok kat sini apa yang ada bahan mentah yang ada. Boleh tak Akmal kena pastilah antaranya? Banyak cikgu. Antaranya kita ada cili cikgu. Ada cili merah, ada cili hijau. Okey, betul. Lepas tu juga kalau nak orang kata ayam
yang masak kicap, tambangan kentang. Masya Allah, ini sedapnya. pandai masak ni. Ya. Lepas tu ada juga ni cili benggala ataupun lada benggala, cikgu. Betul. Ini sayur-sayuran lah, cikgu kan. Okey. Lepas tu ada juga kalau kita nak buat pajri nenas, cikgu, mesti kena ada. Pajri nenas. Allah, terpelanting. Ada nenas lah, cikgu. Betul. Okey, nenas. Pajri nenas. Lepas tu apa lagi, cikgu? Okey. Banyak Kat sana. Oh, ni. Yang tadi yang sebut tadi tu. Ini apa dia. tu? Ini dia apa, kawan-kawan? Ini beras, cikgu. Ya, beras. Yang belum dimasak itu, lagi. Yang itu antara bahan mentah yang utama lah yang selalu kita gunakan. Betul tak? Betul, cikgu. Okey. So sekarang kita dah tahu yang itu tadi kata Akmal ni pandai masak kan? Okey, kita tengok, kita test sikit. Boleh. Okey. Kita tengok yang seterusnya dia. Ini dia. Menghasilkan bahan makanan. Tadi bahan mentah. Daripada bahan mentah, kita boleh hasilkan makanan. Betul. Dan ini dia, menghasilkan bahan makanan dan membekalkan bahan mentah. Okey, sekarang cikgu nak minta Akmal kenal pasti. Okey, apakah bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan lauk pauk ini? Boleh, cikgu. So, yang pertama tu lauk apa agaknya? Oh, sedap, cikgu. Itu dikatakan Japanese tofu dimasak dengan sos tiram. Wah, ini betul-betul ni. Okey, so apakah yang bahan mentah je? Saya ada nampak cendawan. Cendawan. Saya juga ada nampak tofu tu, cikgu. Okey. Dan juga sayuran di belakang tu, sayur brokoli, cikgu. Ya, okey. Kita tengok betul tak? Nama masakan dia adalah kacang soya, cendawan dan brokoli. Sebab tahu tu, okey, daripada kacang soya. Betul. Alright. Seterusnya, yang kedua. Yang kedua ni masakan apa ni? Cikgu, saya itu kalau saya dapat sekali pandang macam patin masak tempoyak. Patin, adakah ikan kat situ? Saya ada nampak udang, cikgu. Udang. Okey, lagi? Apa yang kecil-kecil tu, cikgu? Kecil-kecil. Yang ini favourite cikgu ni. Okey, yang ini sebenarnya keladi ni. Okey, sayur itu keladi, cikgu. Ya, betul. Okey, keladi dan juga udang. Okey, kita tengok juga keladi ni ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan makan yang sebarangan sebab keladi yang kita tanam hiasan tu adalah beracun. Betul. Okey, jadi kena kenal pastilah. Okey, seterusnya yang ini. Oi, ini sedapnya sotong bakar, cikgu. Sotong bakar. Okey. So, apakah bahan mentahnya? Sotong, cikgu. Of course lah sotong kan. Okey, dah tentu ada sotong dan cili. Okey, sotong dan cili. Kita nampak cili sikit kat atas tu. Yap. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini apa ni? Itu, cikgu. Ikan bawal putih, cikgu. Masak steam. Sedapnya. Nampak juga ada lobak merah kat situ, cikgu. Ini mesti dah biasa masak yang ini ni. So, ada ikan, ada lobak merah. Ya, cikgu. Okey, kita tengok yang seterusnya ini. Inilah harimau selalu menangis, cikgu. Harimau selalu menangis. Apa dia tu? Daging harimau menangis, cikgu. Daging harimau menangis. Okey, mestilah dia punya bahan mentah apa? Daging dan juga ayam asam dia. ayam asam mesti kena ada. Cili lah. Cili. Okey. Okey, seterusnya ada lagi ni. Oh, ikan siakap masak steam tu, cikgu. Masak steam limau kan. Okey, so dia punya bahan mentahnya adalah ikan dan cili dan juga limau kasturi. Ya, bagus. Okey, ikan, cili. Dia ada tambahan lagi cili tu. Dia dapat extra mark ni. Oh, cantik, cikgu. Okey, markah tambahan. Okey, sebab kat sini ada ikan dan limau kasturi. Okey, dan yang ini cikgu nampak sebenarnya daging tu. Saya pun tak berapa pasti tu apa, cikgu. Nama salah sebut. Dia daging masak. Masak apa tu? Itu macam sup pula. Sup daging ke? Sup lebih kurang lah tu. Okey, so itu ada daging, maksudnya ada bahan mentah bawang, dia. ada cili, lepas tu ada daun ketumbar kita letak atas sikit, jangan lupa garam dan gula. Bomboy lebih lah tu. Okey, betul. Okey, bagus ni. Aktif ni. Okey, seterusnya yang akhir ni kita nampak ada itu gulai, cikgu. gulai. Okey, gulai ke tu? Bukan. Itu masak singgang. Oh, singgang. Yang ini pun cikgu rasa singgang daging tadi tu. Ini singgang ikan. Singgang ikan. Pakai ikan tenggiri. Dia bagi tahu lagi nama ikan tu. Okey, so betul lah tu. Ikan dan juga
Cili. Jadi kita dah kenal bahan makanan, kita dah kenal bahan-bahan mentah. Ya. Okey. Dan seterusnya, apakah yang seterusnya? Kita ada uji minda. Nak tengok, nak test lagi. Minda siapa yang kita nak uji, minda cikgu? siapa? Mestilah minda Akmal. Chef Akmal ke? Chef Akmal. Okey. So kita dekat sana. Sini ya. Situ Okey. situ kita ada soalan dekat situ yang nak diselesaikan, yang perlu diselesaikan. Okey, cuba Akmal baca apakah yang perlu Akmal lakukan. Soalan dia tu. Okey, kalau murid-murid dapat lihat, ianya mengatakan padankan bahan mentah dengan hasil akhir yang sesuai. Dekat sini bahan-bahan mentah dia betul, cikgu? Ya, itu semua gambar bahan mentah yang ada. Dan yang sana adalah pilihan jawapan bagi hasil akhirnya. Ya, betul. Okey, jadi sekarang apa yang cikgu nak Akmal lakukan, Akmal kena padankan. Hasil akhir tu Akmal boleh tampalkan di bawah gambar bagi bahan mentah tu. Okey. Jadi kita kena pasti dulu apakah gambar yang pertama tu, Akmal. Ini cikgu kalau tak kenal juga tak tahu nak kata apa lah kan. Hari-hari kita makan. Betul Apa tak? dah kita makan apa? Beras lah cikgu, nasi. Nasi. Ingat ke makan beras? Tak, makan nasi. Makan nasi. Okey. So makan nasi mana jawapannya? Ini cikgu. Iya. Okey. Dekat Betul. bawah ya cikgu? Kat bawah dia. Baik, jadi kita padankan nasi di bawah beras ini. Okey, betul. Okey. Okey. Alright. Okey, seterusnya, yang gambar yang seterusnya tu Akmal? Ke bawah ke sana cikgu? Ke sana tu, Ke sebelah sana. sebelah beras. Ini cikgu ada strawberry. Strawberry, Ada okey. blueberry. Okey. Raspberry. Semua berry lah ada kan. Ah. So kalau biasanya berry-berries ni kita guna untuk buat apa? Ini kita sapu kat roti cikgu, jam. Jam, bukan jam yang duduk kita balik tu jam tu Kita bukan. jangan sebutlah cikgu, pening tu. kepala. Pening kepala hak tu kan. Okey, so mana dia jam tu? Jam cikgu. Ini cikgu. Okey. Tali pinggang pula jam cikgu. Okey. Alright. Jadi kita tampal jam dekat sini cikgu. Okey, Nampak bagus, tak? betul. Okey, gambar yang seterusnya Akmal. Telur. 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 Ya. Telur. Kita buat apa telur? Kalau pilihan jawapan yang ada dekat situ cikgu, semestinya bukan coklat. Takkan nak buat coklat? Semestinya bukan margarin cikgu. Telur masin cikgu. Betul. Okey, telur masin. Telur masin. Tapi biasa telur masin kita guna telur apa? Telur itik. Telur itik. Tapi boleh juga kita guna telur ayam sebenarnya. Boleh cikgu. Boleh, cikgu dah ada buat eksperimen dah dekat sekolah. Boleh cuba ni cikgu. Boleh cuba. Okey, jadi kita tampalkan telur masin dekat di bawah telur ayam ini. Betul. Okey, seterusnya. Yang sana tu koko. Koko, favourite Akmal kan tadi kan? Okey, so koko nak buat apa? Coklat lah cikgu. Coklat. Sebab kebanyakannya biasa murid-murid ni dia tak tahu apa dia koko tu bentuk macam mana. Dia tahu coklat je. Tak apa, nanti cikgu bawa pergi ni cikgu, lawatan sambil belajar. Ya, ke muzium coklat. Nice. Okey, kita tengok. Okey, jadi coklat ini kita letakkan di bawah koko. Okey. Okey. Bagus. Okey. Seterusnya, gambar yang seterusnya yang dekat situ ya. Apa dia tu? Ini sawit cikgu. Sawit. Okey, sawit kita guna buat apa sawit ni? Sawit ni minyak. Minyak. Lagi? Margarin. Margarin pun boleh kita gunakan minyak sawit. Okey, Betul. kita guna jadikan dia margarin. Margarin cikgu. Okey. Baik. Jadi kita tampalkan dekat ini dia. Itu. Okey, yang terakhir. Tak ada jawapan lain dah tu. The one and only cikgu. Kalau kita nampak ni kulit lembu kulit lembu kulit ini kita buat tali pinggang cikgu. Ya, tali pinggang kulit. Okey, betul-betul. Okey, buat sup pun sedap juga cikgu. Ya betul. Makan je ingat ni. Lapar dah ni. Aduh, ni chef betul ni. Okey, jadi cikgu. Okey, so. Nampaknya saya dah padankan dah semuanya. Satu soalan tu cikgu bagi cikgu ni kena ikut sikit. Satu markah je lah. Boleh cikgu. Boleh, tak ada masalah. Tak apa, kita ada banyak lagi soalan, jangan risau. Okey, jadi ada berapa markah yang betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 cikgu. 6. Ya. Okey, bagus.
So kita tuliskan 6 markah untuk bahagian aktif di dalam kelas tu. Kita tambah. Tu kira aktif menjawab soalan lah tu. Okey. 6 mata terkumpul. Tambah Sini lagi. cikgu Tambah yang kedua. Okey, jadi dapat 6. Alhamdulillah. Okey. Ini tumpuan pun okey. Tak buat bising, okeylah. Tapi nanti cikgu totalkan teruslah kat Ya, tepi cikgu. tu. Okey. Alright, kita tengok yang seterusnya. Tak habis lagi ni. Boleh cikgu, jom kita. Okey. So, yang seterusnya, ini dia. Ini pokok apa ni, Akmal? Pokok kelapa. Pokok kelapa. So, Ya. ini adalah tanaman kelapa. Sebenarnya tanaman kelapa ni adalah tanaman yang boleh dikomersialkan. Dikomersialkan maksudnya jadikan besar-besaran. Sebab kita ni banyak menggunakan kelapa kalau nak tahu. Betul juga. So, apakah antara kegunaan pokok kelapa ni? Cikgu, ada orang bagi tahu saya, dia cikgu jugalah. Dia kata, Akmal, satu pokok kelapa ni boleh pakai semua daripada daun, batang dia, buahnya. Ya. Betul kan cikgu? Betul. Ada orang cakap dia kata pokok ni adalah 1001 kegunaan. Yang saya dapat lihat di situ, semestinya dia punya buah kelapanya lah. Buah kelapa untuk jadikan apa? Ayak cikgu. Ayak, betul tak? buah betul. nyok Buah nyok kan? Air kelapa. Okey. Okey. Selain daripada tu, kita boleh guna juga untuk buat, nampak ni apa ni? Kuih Kuih. Ni badak berendam ni kita panggil. badak berendam. Sedapnya. Masa bulan puasa selalu ada kan? Betul. Okey. Kita guna dia jadikan santan. Dalam badak berendam tu, dalam kuih tu sendiri, kita gunakan Kelapa. Kelapa. Okey. Kalau cikgu orang Kedah panggil nyok. Nyok lah. Okey. Nyok tu kan. Nyok tu kita buat untuk jadikan inti dia. Tu kuah dia tu cikgu daripada santan juga. Daripada santan juga. Daripada kelapa juga. So banyak kegunaan dia. Selain daripada tu, kita tengok ada apa lagi? Nampak ni? Itu ukiran kan daripada buah kelapa tu tempurung dia cikgu. Tempurung kelapa tu dijadikan kraft tangan. Kraft Ini tangan. tabung. Kalau kita tengok kat depan Akmal tu, Aha. ada kraft tangan daripada tempurung kelapa. Mana satu? Ini cikgu. Itu guna untuk apa tu? Orang dulu banyak guna tu. Ni gayung cikgu sebelum naik rumah. Basuh kaki kat bawah cikgu. Dekat tempayan tu kan? Tapi saya selalu pakai ni untuk ambil wuduk cikgu. Okey. Ya, itu dia punya antara kegunaan dia lah. Okey. Alright. Okey, Ya. lagi yang situ tu cikgu nampak ada lagi tu. Ya cikgu. Apa lagi tu? Apa lagi cikgu? Apa lagi? Ya Allah, saya teriak tadi cikgu. Minta maaf, minta maaf. Pasal sedih mengenangkan zaman dulu ke? Zaman dulu lah cikgu. Okey, daripada kelapa ni cikgu apa lagi boleh buat? Apa lagi boleh buat? Nampak tak ada apa lagi dekat depan aku? Ni cikgu. Itu apa? Itu kayu-kayu lah. Ni kayu-kayu. Masih dalam pertanian juga sebenarnya. Ni cikgu? Ya, itu. Apa dia Labu tu? sayung. Labu sayung. Tapi ni bukan kita buat pakai tanah liat tau. Yang ini kita boleh letak isi air dalam dia. Tempurung tu sebenarnya. Wah, saya takut ada apa-apa dalam ni cikgu. Tak ada. Nak minum ke? Ya, tak ada. Ini dekat Perak banyak cikgu kita boleh jumpa kan? Tapi yang tu kat Perak tu dia buat daripada tanah liat. Okey. Yang ini daripada tempurung kelapa. Katanya Nampak? untuk sejukkan air kan di dalam ni kan? Ya, betul. Okey. Jadi itu antaranya lah. Okey, apa lagi sebenarnya? Kita ada lagi yang ini dia. Batang dia cikgu tu. Batang dia tu kita buat titi ataupun jambatan. Ataupun titi. Boleh digunakan juga terutama zaman dululah. Kita gunakan batang pokok kelapa dan ini baru je kita selalu ketupat rendang. Ketupat rendang sila nikmati. Kan? Okey, nak nyanyi pula dah. Alright, ini adalah daun dia, kegunaan daun dia malah untuk daun tu kita ada lidi, betul tak? Betul. Lidi selalu buat apa? Pencongkir gigi. Pencongkir gigi lagi. Penyapu lidi. Penyapu lidi. Penyapu lidi cikgu tertinggal hari ni. Tak apa cikgu, tapi saya pun lupa. Setiap pagi saya selalu kemar-kemar depan halaman rumah. Pakai ni cikgu. Ya, bagus. Okey. Okey, itu dia antaranya lah bagi kegunaan pokok kelapa. Okey, jadi itu apa yang kita belajar untuk segmen ini. Okey. Antaranya tadi apa dia?
Banyak cikgu. Apa kegunaan untuk pokok kelapa, bahan mentah. Ya. Macam-macam lagi lah. Banyak kan? Banyak kan. Okey. Dan sebenarnya banyak lagi cikgu Aina nak kongsikan kepada kita semua. Kepentingan Tapi dia, betul. kita nak berhenti rehat dulu. Murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Ainul kita. Cikgu, saya seronok sangat ni cikgu. Apa lagi cikgu nak kongsikan dekat saya dan juga murid kat rumah? Silakan. Okey. Tadi kita dah kongsikan kepentingan dia. Ada 2 kepentingan tadi. Betul. Yang pertama apa tadi? Yang itu. Alamak, saya terlampau teruja sangat sampai saya pun lupa lah cikgu. Adakah anda memberi tumpuan dalam kelas? Alamak, ya cikgu. Saya memberi cikgu tumpuan cikgu. Okey, apa yang tadi? Membekalkan? Yang membekalkan bahan mentah. Bahan mentah. Lepas tu membekalkan bahan? Makanan. Makanan. So ada 2 dah tadi yang kita tahu. Ya. So kita ada satu lagi Akmal. Apa kepentingan dia? Okey, ini dia. Pertanian menyediakan peluang pekerjaan. Sebenarnya peluang pekerjaan dalam pertanian ni banyak sangat. Kalau Akmal nak tahu. Apa antaranya cikgu? Okay, apa antaranya? Jadi kita tengok kat sini contoh-contoh pekerjaan dalam bidang pertanian. Okey, yang pertama ahli veteriner. Oh, betul juga. Okay, apa dia ahli veteriner tu? Doktor haiwan. Doktor haiwan. Okey, antaranya lah apakah khidmat yang diberikan oleh doktor haiwan ni? Yelah cikgu, kok-kok lah kan lembu saya sakit ke, kambing sakit ke, ayam sakit ke. Jadi ahli veteriner ini ataupun doktor haiwan lah yang akan membantu haiwan-haiwan peliharaan ini kembali pulih. Okey, bagus. Okey, maksudnya dah tahu dah tu ahli veteriner. Okey, iaitu doktor haiwan. Okey, selain daripada ahli veteriner ni, kita ada juga yang paling selalulah yang biasa dengan kita adalah petani. Okey, petani ni apa pula dia punya peranan dia dalam bidang pertanian ni? Oh, dia ni yang paling atas sebenarnya cikgu. Dialah yang mengeluarkan hasil tanaman kepada penjual, pembeli. Ini orang kata kalau apa HQ pula. Inilah petani lah cikgu. Dialah yang paling teratas kan. Hierarki yang teratas. Tanpa petani kita ni pun tak adalah makanan macam contohnya macam beras kan. Beras, sayur-sayuran, buah-buahan. Sampai sekarang kita masih menggunakan tenaga daripada petani tu untuk mengeluarkan hasil tanaman tu. Okey, itu yang kedua. Okey, yang seterusnya kita ada apa dia tu cikgu? Ini dia. Apa tu? Penternak. Kalau tadi petani dia mengeluarkan hasil tanaman. Betul. Okey, jadi penternak pula yang ini macam tadi kan mula-mula cikgu ada cari ada ikan tak? Ada ayam tak? Inilah dia cikgu, ada daging tak? Inilah dialah yang akan berfungsi atau berperanan untuk mengeluarkan hasil-hasil ternakan seperti ikan, udang. Telur pun juga cikgu. Ya, betul. Okey, telur tu kan daripada ayam tu. Okey. Itu dia penternak, okey. Dan seterusnya yang ketiga. Yang keempat adalah penyelidik. Okey, kalau tadi tu kita kata ahli veteriner tu dia merawat haiwan semua. Penyelidik ni apa fungsi dia dalam pertanian ni? Kalau setahu saya lah cikgu, penyelidik ni contohlah kan ada tanaman rosak. Jadi penyelidik ni nak tahu apa punca sebenarnya tanaman Encik A ni selalu rosak. Macam tu kan cikgu? Ya, betul. Bagus tu Akmal. Okey, penyelidik tu antaranya lah dia akan tengok apakah penyebab yang menjadikan tanaman tu rosak, diserang serangga pun rosak ke, dan dia akan
datang dengan idea dia lah. Okey, dengan dia punya suggestion, cadangan dia bagaimana untuk mengatasinya. Selain daripada tu sebenarnya penyelidik ni kalau kita tengok biasanya durian kan, kalau kita nak buat durian tu kan ada yang durian yang musangking. Oh, dia kahwin kan? Itulah tugas penyelidik. Dia akan menyelidik untuk menghasilkan hasil tanaman yang berkualiti dan bermutu. Kalau tak ada penyelidik ni, masalah jugalah. Macam contohnya beras kita ni ada macam-macam level dia punya aras dia tu. Betul, kan. Pun hasil daripada penyelidik dia ada kacukan. Dia kacukkan. Genetik ada kan. So dia kacukkan untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Itu penyelidik. Okey. Kemudian kita ada usahawan. Usahawan ni dia ada, selain pada usahawan ni dia ada satu lagi peniaga sebenarnya, tapi dia ada perbezaan dia. Bezanya apa cikgu? Kalau usahawan ni bila kita kata businessman kan, itu usahawan lah yang kita tahu kan. So usahawan ni dia punya bidang dia tu lebih luas lagi. Kalau dia terlibat dengan pertanian, dia punya hasil dia tu, keuntungan dia tu lebih besar lagi. Itu dia usahawan lah. Dia ada ladang yang besar, mungkin berekar-ekar, berhektar-hektar kan. Itu dia usahawan. Okey, selain daripada usahawan, bila dah kita ada ladang, dah ada besar, mesti kena ada orang yang menguruskan. Ya, betul, menguruskannya. Dan itu adalah tugas bagi pengurus bagi sesuatu pertanian lah. Tak kiralah penternakan ataupun tanaman. Okey. Dan ini adalah peniaga. Macam saya tadi kan cikgu? Ya, yang tadi tu peniaga lah tu. Yang tak kenal apa dia ternakan tu. Okey. Ya cikgu. Tapi lepas belajar ni mesti dah terror tu. Dah tahu dah. Hebat tu kan. Okey, seterusnya last sekali kita kena ada pegawai khidmat nasihat. Apa tugasnya cikgu? Tugas pegawai khidmat nasihat ni adalah membekalkan nasihat, bagi perkhidmatan, contohnya dalam jabatan pertanian kan. Dia boleh bagi khidmat nasihat untuk petani-petani, macam mana cara dia untuk menjaga tanaman ni. Macam mana caranya untuk membaja dengan baik. Baja apakah yang bagus untuk pertanian. Jadi ini semua kita boleh tahu daripada khidmat nasihat. Daripada Jabatan Pertanian, Mardi, banyak sebenarnya dekat negara kita ni. Betul cik. Okey. Itu dia. Jadi kita tengok kat sini, inilah peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam pertanian. Okey. Seterusnya, kumpulan pekerjaan utama dalam bidang pertanian. Okey. Jadi kumpulan pekerjaan utama dalam bidang pertanian ni kita bahagikan kepada 3. Tadi cikgu ada dengar aku mahu sebut pengeluaran. Ada tadi, pengeluaran. So itu sebenarnya adalah bidang kumpulan yang berada di dalam bidang pertanian ni, kumpulan pekerjaan. Yang pertama dalam pengeluaran, yang kedua perkhidmatan, dan yang ketiga adalah pembuatan. Jadi kita nak tahu apa perbezaan 3 bidang ni. Sebab kalau kita nak bekerja dalam bidang pertanian pun mestilah kita nak tahu kita nak masuk kumpulan mana kan? Betul tak? Okey, jadi ini kumpulan ni dia sebenarnya ikut ranking ni. Yang paling penting sekali adalah pengeluaran. Di mana peranan dan tugas dia adalah terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian. Kalau tak keluarkan hasil pertanian, macam mana nak ada perkhidmatan, macam mana nak ada pembuatan. Betul tak? So itu adalah pengeluaran hasil pertanian. Yang kedua, menghasilkan bahan makanan atau bahan mentah. Inilah tugas petani. Jadi kita tengok ni contoh pekerjaan dia. Yang terlibat dalam pengeluaran, kena bagi tumpuan. Lepas ni kita ada kuis lagi. So kat sini contoh pekerjaannya adalah pengusaha tanaman dan penternak haiwan. Jadi itu dah pengeluaran lah. Pengusaha tanaman tu petani lah. Dan juga penternak haiwan adalah penternak lah kan. Seterusnya, kumpulan yang kedua adalah kumpulan perkhidmatan. Yang tadi kita kata bagi khidmat nasihat, merawat apa hasil ternakan kita tu kan. So ini adalah dia punya tugas dia. Yang pertama, memberi perkhidmatan kepada pengeluar tadi, supaya dapat mengeluarkan hasil yang maksimum. Itu dia hasil yang maksimum. Kalau tak ada khidmat nasihat ni, kita mungkin
Contohnya macam tadi Akmal kata Akmal tanam cili kan. Okey, contoh. Lepas tu Akmal tak ada tak minta khidmat nasihat daripada luar. Tak adalah cikgu. Tak Saya ada. sendiri-sendiri je buat cikgu. Sendiri kan. So dapat tak menghasilkan tanaman yang cili yang banyak ke? Tak dapat. Kadang-kadang ada 4-5 biji cili cikgu. Yang lain, Sikit je kan. Aha. Sebab itulah kita kata pentingnya ada khidmat nasihat ni. Sebab kita nak mengeluarkan hasil yang maksimum. Dah halang-halang kita tanam kan, mestilah kita nak hasil yang menguntungkan dan maksimum. Yap. Okey. Contoh pekerjaan pegawai pertanian, pegawai penyelidik, ahli veteriner, guru sekalipun adalah khidmat nasihat ni, tengah bagi khidmat nasihat ni. Ini cikgu. Pengajaran ni kan. Aha. Okey, dan juga kita ada arkitek landscape. Untuk nak tentukan landscape kita punya ladang ke kan. Okey, dan yang akhir ni adalah kumpulan pembuatan. Okey, untuk kumpulan pembuatan ni antara peranan dan tugas dia adalah memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain yang berguna. Okey, boleh bagi contoh tak? Apa dia hasil pertanian ni dia ambil ditukar jadi barang lain yang berguna? Macam tadi kelapa sawit cikgu. Ya. Itu satu. Okey, Dan dijadikan apa tu? Dia dijadikan minyak sawit. Minyak sawit. Okey, yang kita guna untuk minyak masak Betul. semua kan? Okey. Lagi? Lagi contohnya macam tadi buah-buahan seperti strawberry dan juga nenas kan. Kita jadikan jam cikgu. Okey, betul tu, betul. Okey, itu antara bahagian pembuatan lah ni. Okay, kilang, kita kata kilang kan, kilang untuk memproses. So pengilang padi dan pekerja kilang memproses getah atau minyak kelapa sawit. Getah tu diproses jadikan barang-barang. Antara dia macam kasut. Kan? Tapak kasut tu kita pakai getah. Itu antara je lah kumpulan pekerjaan utama. Itulah dia. Jadi macam mana? Faham tak apa yang dikongsikan oleh Cikgu Ainul? Faham? Cikgu semua faham cikgu. Semua faham Alhamdulillah. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Alright, murid-murid, masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Ainul kita. Cikgu, katanya cikgu nak uji minda saya. Betul ke? Ya, kan tadi dah belajar habis semua. Kita mestilah kita kena test sikit. Test bukan sikit lah. Cikgu nak test banyak sebenarnya. Keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini. Boleh cikgu, boleh, insya-Allah. ready, Okey. Okey, ready? Mari kita. Mari, alright. So, jom kita uji diri. Alright. Okey, ini dia. Jadi dia punya soalan dia, cari 10 perkataan berkaitan pertanian di Malaysia berpandukan kata kunci daripada soalan di bawah. Di bawah tu di sebelah sinilah. Okey. Okey. So yang pertama, apakah pekerjaan yang tugasnya membuat kajian mengenai tanaman? Jawab dulu, baru kita boleh cari. Okey, dekat situ dia dah bagi jawapan dah sebenarnya. Membuat kajian. Membuat kajian. Jawapannya adalah penyelidik. Penyelidik. Okey, sekarang cikgu nak Akmal cari kat mana perkataan penyelidik tu.
Itu dia cikgu. Mana? Dekat bawah tu cikgu. Kat mana? Kat Saya bawah. tandakan pakai marker pen cikgu, boleh? Itu cikgu. Itu kat bawah tu Kat cikgu. bawah ni. Yang ini ke? Bawah Kat tu. sini ke? Saya nak tunjuk macam tak nampak pula. Yang itulah cikgu. Sini. Yes. Tu. Sini. Daripada kiri ke kanan. Penyelik-I-D-I-K. Penyelidik. Okey, betul tak? Ya, betul. Okey. Satu yang betul ni, cikgu hari ni cikgu bermurah hati pula. Cikgu bagi 2 markah. Satu betul, 2 markah. Jadi kalau 10 betul, 20 markah. 20 markah. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey. Okey, yang kedua. Menjual. Apa dia? Siapa dia? Menjual hasil pertanian. Petani lah cikgu kan yang menjual hasil pertanian. Ya ke? Petani Menjual ke petani? petani pula peniaga. Peniaga. Peniaga menjual hasil pertanian. Ada tak peniaga? Kalau peniaga dekat situ, alamak tak adalah cikgu peniaga. Tak ada pula peniaga. Oh. Selain daripada peniaga? Ini mesti jual dalam kuantiti yang besar. Usahawan. Usahawan. Ya, betul. Itu beza peniaga dengan usahawan tadi kan? Kalau usahawan dia kan nak hasilkan, nak jual sesuatu yang maksimum. Keuntungan yang maksimum. Itu dia usahawan. Jadi kita tengok betul tak jawapan Akmal usahawan. Ada tak usahawan? Oh, situ. Ya, kat situ. Alamak, cikgu tak suruh cari tak tadi. apa cikgu, saya potong markah cikgu. Alamak. Okey, tak apalah cikgu murah hati hari ni. Cikgu bagi juga 2 markah. Okey. Yang ketiga. Haiwan ini menghasilkan susu dan kulitnya dijadikan kompang. Ini lembu boleh, kambing pun boleh. Kambing pun boleh, betul. Kita tengok ada lembu ke ada kambing dekat situ cikgu? Cari. Saya nampak lembu cikgu. Lembu awal yang nampak, cepat yang nampak. Yang itu cikgu, dekat Lembulia. Situ cikgu. Okey, kita tengok row ke berapa ni? Row ke 1, Baris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cikgu. 8 dari atas, 4 dari bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, cikgu dah nampak. Okey, L-E-M-B-U. Lembu. Betul tak lembu yang menghasilkan kompang, kulit kompang semua? Okey, betul lah tu. Okey, kulitnya dijadikan kompang. Okey, kraft tangan lah juga. Okey, yang keempat Akmal. Okey. Tayar, sarung tangan dan kasut dihasilkan daripada tanaman ini. Tadi cikgu ada bagi tahu sebenarnya. Kalau bagi tumpuan lah. Saya berikan tumpuan cikgu. Jawapan dia adalah getah. Getah. Mana tapi betul kita tak cari. getah ni? Cari. Mana getah? Situ cikgu. Baris ke-5 dari atas. Baris ke-5 dari atas. Kotak yang ke-4. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Atas lagi satu cikgu. Atas baris ke-5. Baris Tadi kata ke-4 baris cikgu. ke-5. Tolak markah kan. Okey, baris yang Baris ke-4. So mana dia? Itu kotak ke-4 juga. Kotak ke-4. G-E-T-A-H. Getah. Okey, betul tak getah ni dihasilkan tayar, sarung tangan? Okey, betul. Okey, bagus. 2 lagi markah tambahan. So sekarang total dah berapa markah kita ada? Dah ada 4. 4 kali 2? 8. 8 markah. Okey, so yang kelima. Tanaman ini menghasilkan coklat. Favorite. Favorite Akmal lah tadi kan? Iya, cikgu. Iya. Semestinya koko. Koko. Okey, mana dia koko Akmal tu? Koko. Mana? Cikgu, koko dia tak timbul-timbul. Oh, itu cikgu. Kotak ke 2 tapi dia memanjang, dia cikgu. Dia memanjang. Ni kita kata jalo. Jalo? Okey, jalo 1, jalo 2. Jalo 2. Lepas tu koko, cikgu. Ya, koko. K-O-K-O. Koko. Okey, so betul tak koko? Betul, cikgu. Alright. Okey. Yang kelima dah habis. Yang keenam. Bacalah. Cikgu tak larat baca. Pokok kelapa sawit dapat menghasilkan minyak masak dan margarin. Margarin. Mana dia perkataan margarin? Sebelah usahawan, cikgu. Sebelah usahawan ni. Okey, M-A-R-G-E-R-I-N. Margarin. Margarin ni. Okey, betul. Ya. Siapa tu? Margarin, cikgu. Dengar macam sebut nama orang tu. Ya, tak ada, cikgu. Okey, betul kan? Betul. Terbaik. Okey.
Seterusnya, nombor berapa kita sekarang? 7. Nombor 7. So, apakah berperanan menghasilkan bahan makanan dan bahan mentah? Ui. Berperanan menghasilkan bahan makanan dan bahan mentah. Kategori apa ni? Cikgu rasa ini lebih kepada macam apa dia? Siapa? Apa cikgu Macam kumpulan tadi lah pengeluaran. Pengeluar cikgu. So pengeluar ke? Sebab kalau pengeluar dia kat atas tu. Pengeluaran pun ada atas tu juga. Atas tu juga. So kita tengok apa dah dia punya ni. Saya rasa pengeluar lah cikgu. Pengeluaran ni adalah kategori kumpulan sebenarnya. Okey. Kumpulan yang berperanan menghasilkan bahan makanan dan bahan mentah. Ada sikit salah faham lah kat sini. Okey. Pengeluaran tu adalah satu kumpulan lah. Kumpulan pekerjaan yang berperanan menghasilkan bahan makanan dan bahan mentah. Okey. Seterusnya yang ke-8. Akmal. Kegiatan apakah menghasilkan tanaman dan ternakan? Kegiatan apa Akmal? Kegiatan apa cikgu? Yang hasilkan tanaman dan ternakan ni. Siapa yang menghasilkan tanaman dan ternakan ni? Kita lah. Kita siapa kita ni? Kita tu kan yang tu peternak. Kegiatan menghasilkan tanaman. Bukan. Kita panggil apa? Keseluruhan dia. Kalau penternak hasilkan ternakan. Inilah cikgu, pertanian cikgu. Okey. Kegiatan. Oh, tu belah kiri sekali. Mana? Pertanian. Pertanian. Ya, Pertanian. Itu dia. Okey. Pertanian. Okey. Itu nombor apa dah kita? Itu nombor 8 cikgu. Nombor 8. Kita sekarang dekat nombor 9. Okey. Sejenis ternakan air selain daripada ikan. Selain banyak ikan. Sebenarnya. Udang ada. Ketam. Ada. Kerang. Sotong. Ada. Iya. Banyaklah. Banyak. Tapi yang mana yang ada kat situ? Jangan risau. Kita tanya murid-murid kat rumah. Apa dia murid-murid? Cuba tengok. Nampak? Nampak tak? Tak nampak? Tak apa. Abang Akmal akan tolong. Jawapannya adalah... Apa cikgu? Apa Kejap, dia? kalau saya tengok dekat situ kan cikgu, yang ada adalah Cuba tengok, mungkin dia macam tu ke, dia macam tak semestinya macam ni dan macam tu. Macam memanjang atau tu. Saya nampak cikgu. Mana? Prawn. Ya kan? Tiba-tiba ada perkataan bahasa Inggeris kat sini. Udang cikgu. Udang kat mananya udang? Cikgu tak nampak pun. Itu cikgu. Dekat bawah. Kat bawah? Ada tu. Mana? Dia menyilang cikgu. Dia menyilang. Okey, tak apa kita tengok. Dekat situ. Macam udang juga suka menyilang. Ya. Okey, so U-D-A-N-G. Udang. Okey, nombor 9 dah. Dah sekarang dah 18 markah. Yang terakhir dah cikgu. Dan yang terakhir. Terdapat 2 bidang dalam pertanian, iaitu tanaman dan ternakan. Mana dia ternakan tu? Itu cikgu, menyilang juga. Dia dekat sebelah penyelidik. Ada huruf T tu. Okey. Lepas tu dia pergi pukul 1 cikgu. Pukul 1. Silang dia. Okey. So mana pukul 1 sana? Dia pergi sana. Dia pergi nun sana tu. Ternakan. Ternakan. Betul tak? Kalau sambung lagi ternakan jah. Ternakan jah. Okey, so betul lah tu. Okey, jadi kita dah dapat berapa markah Akmal? Saya tepuk dulu cikgu. Tepuk. Bagi tepukan untuk Akmal. Ya, jadi jumlah markah yang kita sama-sama buat adalah 20 markah. Ya, 20 markah. Jadi kat mana kita nak isi markah kita ni? Kita nak kira total semua ni. Total semua. Okey, jadi dekat situ Akmal, kita dah ada tadi hadir ke dalam kelas, cikgu dah terus total mata terkumpul 10 markah. Okey, yang kedua tu, adakah Akmal memberi tumpuan semasa guru mengajar? Agak-agak Akmal bagi tumpuan tak? Murid-murid kat rumah. Bagi. Ya ke tu? Suara murid ke tu? Bergema suara cikgu. Ya. Okeylah. So cikgu bagi lagi 10 markah untuk yang itu. Alhamdulillah. Ya.
Aha, 10. Okey, 10. Okey, yang Okey. ketiga tu, Aha. adakah Akmal membantu guru dan rakan-rakan tadi? Ada. Dekat rumah, rakan-rakan kat rumah. Ada bantu tak? Kan tadi dia bagi ada cikgu. Ada. Dia cakap ke? Ada. Okey, tak apa. Ah. Cikgu pun rasa macam dia dengar-dengar juga. Ah. So kita bagi 10 markah lagi. Oh, Memang okey. bagi tumpuan lah. Kalau tidak, macam mana nak boleh jawab soalan tak? Cikgu, diorang bantu Dan sampai ke bantu. kulim cikgu. Oh, ya ke? Ya. Oh, sampai kulim, sampai kampung cikgu tu. Oh. Okey, seterusnya. Okey. Tidak membuat bising di dalam kelas. Ada bising tak? Ini saya. Memang saya bising, terletak kat tapi cikgu. bising berguna. Alhamdulillah. Okey, menjawab soalan semua kan? Ya, Okey, jadi- okey. So, kita bagi lagi 10 markah. Iya, tidak membuat bising. Tidak membuat bising. Okey. Jadi yang tadi tu ada 20 markah. Dekat bahagian yang ketiga sebelah 6 tu, Okey. letakkan 20. Okey, boleh. Okey, dan Akmal kira total. Berapakah Akmal dapat untuk aktif? Maksudnya untuk menjawab soalan keseluruhan daripada mula tadi. Berapa? Jadi ini tadi dapatnya 31 cikgu. Jadi kita kira 31. 31. Dan Okey. total keseluruhan 31 campur 40 ni ada jadinya matematik sikit ni. 100 dah cikgu. 100 ke? Maksud saya 71. Alright. Betul 71? Betul cikgu. Betul cikgu. Okey. 3, 4, 5, 6, Ya, 7. betul. Cikgu buat saya Okey. sangsi cikgu. Okey, so kita letaklah mata terkumpul. Akhirnya 71. Jumlah mata terkumpul, cikgu. Jumlah mata terkumpul. Okey. Okey, so ganjaran dia tu selepas ini. Mana tahu kau boleh belanja-belanja makan ke? Amin. InsyaAllah ini saya simpan cikgu. Simpan, Okey. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar sepanjang kelas kita ni. Silakan cikgu. Okey. So daripada yang pertama tadi kita dah belajar yang asal tadi kita dah belajar bidang-bidang dalam pertanian. Kita ada bidang ternakan, kita ada bidang tanaman. Okey, bukan setakat tanaman ternakan sekali. Kemudian kita belajar juga kepentingan pertanian. Okey, yang kita dapatlah. So ada berapa kepentingan? Kita dah belajar Banyak. 3. 3 kepentingan. Okey, yang pertama menghasilkan bahan mentah. Bahan mentah. Okay, yang kedua menghasilkan bahan makanan. Dan yang ketiga boleh menyediakan peluang pekerjaan. Jadi itulah kita dah sampai ke akhirnya, maksudnya standard pembelajaran kita tu kita dah, kalau ikut Akmal kita dah kuasai kesemuanya. Apa yang kita patut belajar pada hari ini. Ya, dan cikgu, prestasi keseluruhan anak murid cikgu ni macam mana cikgu ya? Keseluruhannya walaupun 71 tu kita kata B. Kan? Taklah, tapi dari segi keseluruhannya bagus, hebat, cemerlang, terbaik ni. Terima kasih Cikgu Ainul. Chef. Anak murid yang hebat datangnya daripada guru yang hebat. Iya, baik cikgu. Sekiranya kalau murid-murid maupun guru-guru di luar sana nak membuat bahan-bahan rujukan, kat mana cikgu? Kita kena dapatkan bahan-bahan rujukan tu di portal Sumberku. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Ainul di atas perkongsian tersebut, dan saya harapkan guru-guru dan juga murid-murid semua fahamlah kan dengan apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Ainul bagi mata pelajaran pendidikan khas dalam kemahiran asas tanaman. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam slot seterusnya insya-Allah. Ingat, sentiasa jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Wah, cikgu.